Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Haikal bin Khairul Anwar. Saya selaku pembentang pertama bagi tajuk 5 iaitu pendirian dan tendensi untuk subjek kursus pengukuran dan peralatan. Saya akan membentangkan tentang definisi iaitu pengenalan pendirian. Pendirian merupakan sesuatu alat yang boleh mengukur fizikal kuantiti dari keadaan sekeliling dan menukarkan fizikal kuantiti itu kepada data yang boleh dibaca dan ditafsirkan kepada mesin atau manusia. Kebanyakan pendirian adalah dalam bentuk elektronik, iaitu daya yang diubah kepada data dalam bentuk elektronik. Tetapi ada yang lebih mudah seperti termometer kaca yang menampilkan data dalam bentuk visual. Pendirian juga turut digunakan untuk mengukur suhu, mengukur jarak, mengesan asap, mengesan tekanan dan pelbagai penggunaan yang lain. Terdapat dua jenis elektronik pendirian iaitu analog dan digital. Pendirian analog menukarkan fizikal data kepada syarat analog. Data pendirian analog lebih tepat daripada pendirian digital yang hanya terhad kepada satu nilai. Hal ini disebabkan syarat analog adalah berterusan. Ia dapat menunjukkan perubahan yang kecil dalam pembuluh ubah fizikal seperti tekanan dan suhu. Syarat digital pula hanya mengikuti variasi umum terhad kepada data tetap. Untuk tendensi, maksud tendensi sering digunakan di dalam automasi pengukuran dan sistem kawalan di mana tendensi mengubah satu bentuk tenaga menjadi bentuk tenaga yang lain. Proses ini dikenali sebagai tendensi. Tendensi menukarkan satu bentuk tenaga kepada satu bentuk tenaga yang lain dan tenaga yang ditukar ini diukur kepada pengguna untuk pengukuran lain menggunakan pendirian. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tendensi digunakan pada mikrofon, pembesar suara, termometer, pendiri tekanan dan antena. Tendensi boleh menukarkan tenaga dalam dua arah. Selain itu, tendensi juga kurang sensitif berbanding pendirian. Tendensi tidak memerlukan komponen lain untuk menghasilkan tegangan. Tendensi juga menghasilkan pelbagai jenis tenaga seperti tenaga mekanikal, tenaga elektrik, tenaga cahaya, tenaga kimia dan tenaga elektromagnetik. Sebagai contoh, penggunaan mikrofon mengubah suara menjadi tenaga elektrik dan kemudian menguatkan tenaga itu mengikut julat pilihan dan akhir sekali mengubah tenaga elektrik kepada isyarat audio pada pembesar suara. Itu saja untuk bahagian saya bagi pembentangan pengenalan. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Ahmad Kamal. Nombor metrik saya EE1908888. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang konsep asas transducer dan pendirian. Apa itu konsep asas pendirian? Pendirian ialah secara amnya ialah sejenis alat yang mana mengesan atau mengenal pasti keadaan sekeliling dan menukar dan memasukkan kuantiti fizikal kepada signal elektrik sama ada analog atau signal digital. Operasi pengendaliannya ialah pendera peka cahaya ialah sebuah komponen separuh pengalih di mana ia akan menjadi pengalih ketika dalam keadaan terang dan seterusnya menjadi penembat ketika keadaan gelap, rintangan tinggi. Seterusnya, bahan kekonduksian penembat akan dikurangkan dan elektron valen akan lebih cenderung untuk menderma elektron kepada jalur konduktif dan lampu akan menyala. Okey, yang kedua, transducer. Konsep dan ciri transducer ialah sama seperti pendirian, iaitu salah satu daripada komponen yang menukarkan daya keupayaan tenaga kepada keupayaan elektrik dan ianya dinamakan transducer. Operasi pengendalian. Sebagai analoginya, seorang lelaki sedang berjalan ke arah pintu pasaraya dan dia mendapati pintu tersebut buka. Hal ini kerana komponen cahaya inframerah yang mana akan memancarkan cahaya kepada objek yang berdekatan untuk dikesan. Justru itu, maklumat akan ditafsirkan oleh suhu haba yang dikesan dan ditukar menjadi tenaga elektrik yang mengawal pintu tersebut dan pintu akan terbuka.
Okey, seterusnya ialah ciri-ciri transducer dan penderia. Ciri-ciri transducer. Input transducer merupakan transducer yang dapat mengubah tenaga fizik menjadi isyarat elektrik. Tenaga fizik tersebut dapat membentuk cahaya, tekanan, suhu maupun gelombang suara. Contohnya, mikrofon dapat mengubah gelombang suara menjadi isyarat elektrik yang dapat dihantarkan melalui kabel elektrik. Okey, ciri-ciri penderia ada 4. Yang pertama ialah penderia digital. Penderia digital terdapat 2 tahap, iaitu dihidupkan untuk mengesan objek atau dimatikan untuk tidak mengesan objek. Yang kedua ialah penderia analog, mengesan keadaan fizikal yang sentiasa berubah seperti suhu, memberi bacaan berterusan sama ada membentuk volten atau arus. Yang ketiga ialah penderia sentuh. Terdapat hubungan fizikal antara penderia dengan bahan yang diukur atau dikesan, dikenali sebagai penderia mekanikal. Keempat ialah penderia tak sentuh. Tidak terdapat hubungan fizikal antara penderia bahan yang diukur atau dikesan, dikenali sebagai penderia jarak dekat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Farhan bin Tuan Zainuddin daripada kumpulan 12 akan menerangkan aplikasi penderia inframerah. Okey, aplikasi penderia inframerah biasanya digunakan untuk mengesan atau bertindak balas terhadap suhu, tekanan, kelajuan, pergerakan dan lain-lain. Beberapa contoh yang kita boleh lihat penggunaan penderia merah adalah: yang pertama, dalam membina kamera atau unit pengesan radiasi, kaca mata, penglihatan malam, keselamatan dan pemantauan peralatan. Kamera inframerah dapat mengesan tenaga inframerah ataupun haba tanpa bersentuhan dengan subjek. Kamera inframerah analog menggunakan filem yang sensitif terhadap cahaya sesat. Filem sensitif IR khas seperti Kodak HIE mampu menghasilkan gambar IR. Okey, untuk yang kedua, dalam mengesan pergerakan atau anjakan peralatan. Pengesan inframerah pasif atau dikenali sebagai PIR sensor adalah sensor elektronik yang mengukur cahaya inframerah IR yang dipancar dari objek dalam jarak pandangannya. Mereka paling kerap digunakan dalam pengesan pergerakan berasaskan PIR. Sensor PIR mengesan pergerakan umum tapi tidak memberikan maklumat mengenai siapa atau apa yang sedang bergerak. Okey, untuk yang ketiga, membantu anggota bomba untuk melihat asap dalam menyelamatkan nyawa seseorang individu. Anggota bomba menggunakan kamera inframerah untuk mengesan mangsa atau haiwan dalam asap yang tebal dan untuk menentukan sumber kebakaran. Pasukan mencari dan penyelamat juga dapat mengesan kepanasan badan dari pendaki yang hilang menggunakan kamera inframerah. Okey, untuk yang keempat, PDA, komputer dan kamera digital menggunakan teknologi penderia inframerah untuk menghantar dan menerima data. Penghantaran data inframerah sering digunakan untuk menyambungkan komputer riba atau pembantu digital seperti PDA ke peripheral seperti pencetak atau ke komputer untuk menggerakkan fail kerja. Okey, untuk yang terakhir sekali, yang kelima, untuk industri yang melibatkan proses pengukuran suhu. Inframerah membantu industri mengukur suhu di mana suhu boleh diukur di antara negatif 30 darjah Celsius hingga 3000 darjah Celsius. Sebahagian proses pengukurannya adalah kertas, kaca, logam, plastik, semen, bahan kimia, makanan, petrokimia, bahan mentah dan gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Elmi Fitri dari Muhammad Fikri, nombor menteri AA19165. Daripada grup penderia dan transducer, saya akan menerangkan contoh-contoh data.
Pertama kali kita ada untuk data menerima. Data menerima ini kita menggunakan sensor infrared iaitu TSOP 38 volt. Seperti daripada gambar rajah tersebut, Arduino disambungkan seperti contoh di gambar rajah dengan menggunakan alat kawalan jauh seperti remote atau apa-apa sensor menggunakan infrared untuk menghantar signal kepada sensor. Seterusnya sensor akan menerima signal itu dan LED akan menyala menandakan sensor menerima signal. Kemudian signal yang diterima boleh dibaca melalui serial port dalam Arduino IDE. Seterusnya kita ada untuk data menghantar. Seperti gambar rajah ini, dia sama dengan data menerima, cuma perbezaannya adalah ubah kod atau coding dalam Arduino yang daripada menerima kepada menghantar di dalam Arduino IDE. Seterusnya sediakan penerima signal. Penerima signal infrared ini bermaksud yang boleh menerima signal ini, dan tekan butang di bawah untuk menghantar signal. Selepas itu LED akan menyala menandakan signal dihantar, dan kita boleh semak semula sekiranya signal yang dihantar dapat diterima melalui penerima dengan membuka JavaScript. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi Firdaus bin Rahman. Jadi berdasarkan tajuk-tajuk yang telah diterangkan, kesimpulan yang saya dapat buat ialah pendiri inframerah ni dia boleh menerima signal dan juga menghantar signal bergantung kepada data yang diminta. Oleh itu, pendiri inframerah dia digunakan dengan meluas sebagai saluran komunikasi jarak dekat, seperti penggunaan alat kawalan jarak jauh bagi televisyen, radio dan sebagainya. Selain itu, teknologi inframerah juga membolehkan manusia melihat panjang gelombang cahaya yang tidak kelihatan kepada mata manusia, memberikan pengguna lebih banyak maklumat dengan mengorbankan warna dan keupayaan untuk membezakan objek yang sama hangat dari satu sama lain. Oleh sebab mereka tidak menggunakan cahaya yang kelihatan, pengimbas inframerah tidak dapat menghasilkan imej yang menunjukkan warna. Iaitu selain warna yang dipilih untuk mewakili pemanasan yang berbeza, begitu juga teknologi ini tidak dapat membezakan antara objek yang berdekatan atau mengaburkan satu sama lain apabila mereka mempunyai pemanasan yang sama. Itu saja dari saya. Terima kasih.